So Itu. maksudnya apa yang Ustaz cuba sampaikan, maksudnya kalau kata amalan ni, macam kita bersedekah atau kita solat ke atau kita buat benda-benda baik, kita buat Betul. amal sampai jadi darah daging kita, means masa tu kita dah tak rasa dah. Apa yang kita buat ni kita tak rasa apa benda dah. Kita tak rasa kita buat ni Ah, macam, weh, kau tengok ni aku tengah bersedekah ni, kau tengok ni aku tengah solat ni. Kita dah tak rasa macam tu dah. Kita rasa benda itu adalah ah, makanan kita. Kita kena makan. Kalau tak Allah lapar. Rizal. Betul Itulah tak? bahasa Rizal sampai jadi darah daging dah kan? Darah daging Jadi kita. macam jadi darah daging dah. Macam Ha. dia mengalir dalam badan kita, dia dah sebati dah. Oh, tinggi Hmm. sikit Rizal. Betul. Tarikat sikit. Dia jadi sebati. Sebati, Sampai betul. kita dah orang kata tenggelam rasa cinta pada Allah, kita pun dah tak rasa apa dah. Satu hari jadi lali dah. Orang kecil pun kita macam tak ada, dah lali rasa. Sedih tu sedih maknanya. Tapi dia jadi lali, dia jadi macam terus buat juga. Orang cakap-cakap pun merajuk-rajuk sikit lah. Lepas tu terus buat balik. Betul, Ustaz. Sedih, Betul. kejap menangis. Kejap rasa nak menangis. Rasa nak marah sikit. Lepas tu dah. Tapi terus je. Macam bekerja di sana, orang bekerja. Kan hari-hari marah pergi kerja juga. Betul. Marah, merajuk-rajuk kena pergi kerja, tanggungjawab. Jadi sama juga bila manusia anggap solat, sedekah, berbuat baik ni, dia ialah tanggungjawab, dia akan terus buat. Sebab tu selepas cinta, tanggungjawab. Allahu Akbar. Sebab tu nikah tu dia datang tanggungjawab kan. Kalau bercinta dia dia dah jalan. Tapi kalau tanggungjawab nikah. Sebab tu nikah ni jadi kuat. Dia jadi kuat, lama nikah dia jadi tanggungjawab. Begitu. Lain macam. Ustaz selalu nak suruh, macam nak suruh saya nikah sangat ni. Saya suka tu lah. Tapi saya rasa saya nak menjawab Ustaz kan. Saya rasa saya nak menjawab mungkin persoalan, mungkin tanya-tanya masyarakat luar sana termasuk Ustaz juga. Kenapa Ustaz dimarah ataupun Ustaz ditegur pasal nak buat amal pun macam, kenapa aku kena marah nak buat amal ni? Kenapa aku dimarah pasal aku nak buat nak tolong orang ni? Mesti Ustaz tertanya-tanya kenapa Betul tak Ustaz? Ada juga rasa Zan macam kita duduk kat jalan ni tapi tiba-tiba orang cross jalan kita Zan. Macam saja je lalu orang. Lepas seorang. Dia datang Ustaz, je tau. Ustaz nak tahu jawapan dia apa? Mesej masuk tiba-tiba orang tu call kita, dia sound kita, hantar mesej, tiba-tiba cakap kasar-kasar contoh. Saya pun puas fikir tu sebab kita je ni tak reti bergaduh dengan orang kan. Tiba-tiba mesej kasar. Ustaz rasa nak tahu jawapan dia malam ni. Saya rasa saya boleh menjawab soalan tu. Rasa sedih. Kadang kata, ya Allah kenapalah orang ni. Kadang daripada sini. Daripada yang besar sikit, daripada yang kecil sikit Zan. Macam-macam gaya Zan. Macam bila kena yang ada kasar sikit ke ugut sikit lagi seram juga Zan. Sebab kita bukan jenis orang, kita tak curi barang orang. Betul. Kita bukan, kita tak sebut nama orang. Saya takkan pernah sebut nama-nama orang macam nak aibkan siapa-siapa. Betul. Faham. Saya macam boleh kita, tujuan saya buat tu nak berkasih sayang. Sebab tu saya pergi masyarakat Melayu, Cina, India. Kalau perasan memang saja pergi semua golongan nak beritahu kita ni sebuah keluarga. Sebab saya dengar antara cepat rahmat Allah turun, amal yang paling besar di dunia ni, antara yang besar dan selain semayang, puasa, zakat tu kewajipan. Tahu tak apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Kita rasa kekeluargaan. Bila kita bersatu hati macam Zan cakap mula-mula tadi Zan. Orang kata mengata, bergaduh, lagu-lagu ni, dia akan buat hati kita ni jadi jauh dan rahmat Allah tu pun hilang. Kita tak sempurna, tapi rasa hormat, kasih sayang. Walaupun kita tak semesti jumpa, tak semesti kena bercinta kan, tapi daripada jauh, kita rasa hormat kat orang, kita doa. Macam mana saya tak pernah jumpa Zizan, tapi saya rasa sayang kat Zizan, rasa hormat, rasa doakan yang baik-baik, nampak kat TV doa yang baik, rasa sayang. Tak ada rasa macam dia ni begini. Walaupun orang tengah cerca dia ke keji dia, hati saya selalu doa, siapalah kisah siapa. Kadang orang ni terkena Zizan kan. Di dunia artis kan, dia ni terkena tersilap apa. Saya jarang macam orang kata dia tu kenapa macam tu. Saya pun kata saya lagi banyak patut tanya diri saya, kenapa saya macam ni. Saya pun banyak dosa kan. Dosa kesilapan. Kadang kita heran sangat dosa saya pun banyak juga. Tapi bila orang cakap macam tu, saya sedih. Tapi kalau sedih sangat nangis Azan. Nangis. Ya Allah sedih, ya Allah tak tahu. Ya Allah sedih. Dan nangis puas Azan. Betul dia lega. Betul. Serah ke Allah. Allah nak pandai. Tapi saya doa yang baik-baik lah. Jadi saya rasa jawapan yang saya ada, saya rasa jawapannya ialah Allah cuba memberitahu pada ustaz ataupun pada orang sekeliling betapa ramainya orang yang sayang ustaz apabila ustaz dikecam. Ustaz faham tak? Percentage tu,
juga Ustaz, macam Ustaz, ramai Ustaz orang jadi, bagi semangat. so Ustaz boleh tengok dengan jelas berapa persen orang yang tidak suka dan berapa ratus ribu persen orang yang sayang Ustaz. Lagi besar orang yang sayang Ustaz. So maksudnya Allah dah memberi Ustaz jawapan dengan hasil kerja Ustaz yang Ustaz duk doa, kasih sayang, sayang orang tu sayang orang ni, dan Ustaz dah terjawab berapa ramai orang sayang Ustaz. Especially dekat Malaysia saja. Berapa ramai orang support Ustaz. Berapa ramai orang kecam orang yang kecam Ustaz. Berapa ramai orang yang backup Ustaz. So saya rasa itulah jawapannya yang saya rasa paling jelas. Saya rasa kemuliaan Ustaz tu, saya rasa very priceless dengan apa yang Ustaz buat, dengan penat Ustaz, dengan duit yang dah keluarkan, dengan Ustaz duk angkat barang itu ini. Dan bila Allah bagi, orang kata, jawapan betapa ramainya orang sayang yang Ustaz punya doa selama ini, yang Ustaz duk doa, kasih sayang, yang Ustaz terjawablah benda tu. Ustaz dapatlah kasih sayang tu daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang saya rasa benda yang susah nak buat Ustaz. Hati untuk orang sayang kita bukan pakai duit pun. Kita bagi duit hari ni dekat orang, saya rasa masa tu je dia sayang. Lepas tu dah diguna duit tu, dah habis duit tu, dia tak ingat dah kita. Tapi kasih sayang yang orang create, orang follow Ustaz, yang orang duk doa kat Ustaz, benda tu kita tak boleh nak paksa Ustaz, saya rasa. So saya rasa itulah jawapannya. Saya rasa Ustaz tak perlu sedih, Ustaz perlu bersyukur. Ustaz perlu Saya bersyukur. pun dengar Zizan dia pun dah menitik air mata, dan walaupun air mata. Sedih pula dengar saya. Zizan boleh ni nanti kita kena buat ceramah, buat CD suara Zizan ni. Allah Akbar. Jadi bunyi suara kan. Saya pula sedih. Jangan Saya ingat sedih. saya nak cerita. Aduh, ya Allah. Tapi pula terharu Zizan, saya pun terharu sebab saya pun bukan siapa-siapa kan. Saya memang niat pada itu. Daripada awal COVID tu macam saya terkejut tu Zizan. Banyak kena orang yang saya kenal, banyak orang yang saya rapat. Malam tu saya dengar banyak keluarga yang saya kenal daripada kecil. Diorang ni antara ustaz-ustaz saya juga. Alim ulama yang saya kenal. Tiba diorang sakit tu Zizan. Dengan diorang sakit, saya jadi macam malam tu tak tidur, menangis. Apa nak jadi ni? Saya fikir macam apa, terlintas kat hati saya. Saya selalu percaya ada rahmat. Tapi saya fikir, apa kiamat ke apa, terlintas sikit lah. Apa jadi? Memang baik-baik pula semua. Aku ni lah tak apa baik, tak kena pula. Saya fikir begitu Zizan. Saya pula memang tengah kuat cari duit masa Zizan. Cari duit saya. Walaupun ceramah juga. Cari tak tu banyak fikir duit lah dalam setahun 2 tahun ni. Kuat sangat. Tapi bila kena semua baik-baik, saya pun mula nangis beberapa hari. Saya fikir apa nak buat tarik rahmat Allah, nak supaya maafkan saya. Dan saya rasa macam simpati. Lepas tu dengar ujian-ujian nurse, doktor pula kan. Macam-macam lah liner tu. Jadi macam tiba macam saya tu lain. Jadi saya fikir apa saya boleh buat. Tu yang antara yang saya bergerak, mula bagi semangat pada diorang. Tu yang mula makin banyak mula hospital semua sekali, betul polis, tentera. Lepas tu mula sekarang yang saya gembira dapat bagi rumah ke orang. Esok ada beberapa orang India juga saya nak cari. Diorang tak ada rumah, saya nak carikan rumah tu diorang. Ya Allah. Kat mana Ustaz besok Ustaz? Yang ni sekitar KL Selangor lah. Bagi rumah dapat bagi tu, macam happy tau. Macam bila pakcik tu kadang India ke Chinese ke apa tu atau kan, bila dia menangis tu kita rasa macam rasa happy, rasa macam sebab dulu dia sebut nak beli spek mata mak pun kan, lama tak ada duit, kita susah kan dulu nak beli mak emas pun tak sempat beli. Hari ada duit, mak saya dah tak ada. Dia fikir kalau kita dapat tolong bahagiakan mana-mana orang, walaupun alas tidur, walaupun cuma tempat tidur yang sikit, dapat bagi makan, aku tak mau sikit-sikit tu, kita rasa macam syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Rasa gembira bagi dia orang tempat tidur, makan. Bagi dia orang RM2 tu berharga. Bagi dia orang apa tu, dapat tempat tidur tu pun berharga. Sangat Ustaz. Dapat alas tidur. Ustaz pun pernah rasa susah senang semua benda. Apa tu Ustaz? Jangan kata getah satu hari berapa ringgit dapat di WhatsApp saya tu. Ada kita mesej tu, orang kerja apa penori getah satu hari berapa belah ringgit. Yang saya dengar, saya dapat voice note itu. Saya pun concern juga dengan orang-orang susah ni Ustaz. Tu sebab tu saya adore dengan apa Ustaz buat. Saya tengok yang Ustaz pergi dekat akak yang askar pakai katopeng tu kan. Akak yang Allah bagi dia ujian kuat tu kan. Saya itu hari saya menangis Ustaz. Satu hari saya bagi link tu dekat ibu, saya borak dengan ibu, saya menangis betul-betul. Dan sebelum tu saya dapat tahu yang macam dekat Terengganu, ada few orang dekat Terengganu, penori getah. Saya dengar income dia RM15 satu hari Ustaz.
So itu RM15 satu hari ketika sebelum PKP, sebelum ada masalah ni. So sekarang ni kita ditimpa dugaan macam ni. So siapa nak ambil getah Ustaz? Saya duk terfikir dan saya duk tertanya-tanya macam mana saya nak pergi sana? Macam mana saya nak bantu orang-orang sana? Tetapi saya yalah buat masa ni saya bersama Mapim, Lofa juga bekerjasama dengan Heliza, dengan Dr. Sani semua benda. Saya juga ada mesej Ustaz. So saya ingat nak perluaskan juga, nak membesarkan Ustaz, nak bagi exposure jugalah untuk bantu-bantu dari sudut orang kata nak mewar-warkan kepada masyarakat. Saya concern dengan benda ni Ustaz. Sebab kita ni alhamdulillah Allah bagi boleh makan. Orang-orang yang macam itu macam mana Ustaz? Apa dia orang makan? Right, semalam pun dekat kampung saya dekat Dungun ada satu keluarga, uncle saya tunjuk rumah terbakar Ustaz. Saya terus tertanya-tanya. Kat Dungun tempat dia Macam mana Ustaz? Kat Dungun rumah terbakar. Betul. Ustaz tahu pasal tu? Ada tengok juga gambar ke video tu. Bila saya tengok yang tu saya terus rasa macam sebab sangat. Saya fikir kita ni okey, boleh makan. Dia orang sekejap lagi nak sahur apa? Nak sahur macam mana? Nak sahur dekat mana? Nak buka puasa kat mana? Saya terfikir terus macam itu. So saya bagi tahu uncle saya lah, tolong tengokkan dia orang ni macam mana. Yang apa saya boleh bantu, setakat saya boleh bantu kan. So itu yang kita tahu, yang kita tidak tahu Ustaz. Sebab tu saya jadi rasa macam terasa sangat bila orang marah Ustaz pergi bawah longkang ke, pergi dekat dekat pokok getah ke, itu ini. Saya kata kita ni dah lah duduk relax dekat Starbucks je kan, nak pergi marah lagi orang pergi tolong orang macam gitu. Tak kisahlah penagih ke apa semua benda, dia orang pun manusia, dia orang pun perlukan makan. So saya rasa janganlah marah orang tengah buat benda macam gitu kan. So itu yang saya punya concern, saya punya risau. So saya betul-betul harapkan Malaysia nanti maknanya jadikan ini sebagai amalan kita. Jadikan ini sebagai kehidupan kita. Tak minta banyak pun sebenarnya. Kalau kata RM1 sehari pun cukup, tapi jadikan amalan. Bila tak keluar duit sehari untuk sedekah tu jadi risau lah kita. Jadi risau kan. Biar kita rasa nak pergi masjid kan, solat tak solat tu terserah pada kita lah, tapi letaklah duit. Bagilah duit, bantulah orang. Tak cukup dengan bantu duit, saya rasa share dekat IG, kat WhatsApp, semua benda dekat media sosial. Share macam Ustaz ada, Ustaz punya NGO, orang ni ada dia punya NGO share. Kalau nak bantu orang ni, nak bantu dekat Palestin, nak bantu dekat Malaysia, so boleh share. Tak cukup dengan share, saya rasa doa pun cukup lah. Doa. Itu paling simple lah saya rasa. Itu je. Macam makcik tu kan, bila kita mula-mula jumpa, saya tengok orang tag saya, Ustaz tolong tengok. Dia kata tengok makcik tu. Saya pun pagi-pagi tu semalam tu saya turun cari-cari, dapat alamat dia. Dah malam dah. Abang Askar pakai kemas kan. Lepas tu pagi-pagi di rumah. Sampai kat rumah tu ada seorang budak perempuan. Cantik juga dia. Free hair, cantik sikit. Tapi tak tengok sangat lah Ustaz kan. Takkan tengok, nak tengok sikit-sikit lah. Betul lah Ustaz. Tapi masa tu belum Ramadan lagi, tengok sikit lah. Tengok sekali tapi lama. Itu tak apa Ustaz. Sekali tapi lama. Lepas tu dia ramai ada beberapa orang datang, dia ketuk rumah makcik tu. Makcik tu tak nak buka, dia takut kan, sebab dia OKU, takut orang ada nak rompak dia ke. Dia pun tak berani jumpa orang. Sekali bila saya buka tu, dia kenal Ustaz Abid Liu, dia selalu dengar ceramah juga, begitulah. Masya Allah. So bila masuk, dia bukakan pintu, penuh dengan kucing kat rumah banyak, tapi tak ada satu pun bau kucing. Saya fikir kucing ni agaknya kesian kat ni, tuan dia pun dia agak tak tahu macam mana, tapi rumah tu tak ada tai kucing, bersih, wangi, dia tak tahu kita nak datang. Cepatlah dia jaga kucing tu boleh tahan, memang takkanlah ada, kalau rumah sebanyak itu kucing boleh wangi macam tu, memang jarang-jarang berlaku lah. Ya Allah. Tiba kecil je rumah dia. Lepas tu makcik tu dia berbual kan, dia tak perlu apa-apa, tapi kita terharu dia boleh pergi jauh tu, pasar borong kan, naik dia pakai kursi tu, pergi tekan tu, pergi sampai sana. Lepas tu makcik tu dia nangis, dia nak jumpa mak dia rindu kat mak. Itu betul. Dan dia rindu kat mak, dan dia kata dia teringin nak berdakwah. Masa tu saya lagi lah nangis, dia teringin nak berdakwah macam ustaz, boleh semayang. Dia tahu, dia kata dia baca Quran. Jadi saya memang ingat saya punya janji dengan dia, mungkin lepas PKP ni nak carikan ustazah ajar mengaji, dan saya pun ada niat nak bawa jumpa mak dia, carikan jumpa mak dia, cici. Mak dia kat mana Ustaz? Mak dia kalau ikut tu, ada kakak dia kat Singapura, ada yang dekat Australia. Mak dia sama ada, saya tak pasti mak dia duduk dengan kat mana, tapi antara tu lah. Tapi saya memang dah janji lah, saya mesti bawa dia juga. Kalau panjang umur,
dah habis PKP ni nanti, saya akan bawa lah. Saya ada kawan saya tengah check-checkkan, call-callkan kakak-kakak dia tu. Jadi bila tengok itu kita rasa apa, itu sebelum pergi dia kata, Ustaz saya takut masuk neraka. Panjang saya dah potong bagi pendek je lah. Dia, kalau berbual yang penuh tu menangis-nangis kita dengar, tapi nak masuk semua kat YouTube tu payah kan, masuk sikit je lah. Betul, Dia takut masuk neraka, doa dia masuk syurga. Kita fikir makcik ni, kakak ni dah dia lah OKU, tapi dia rajin. Lepas tu dia takut neraka. Manalah orang macam tu, Allah sayang, apalah dosa dia buat kan. Kita yang langkah panjang yang boleh berlari-lari, saya lah kan sana sini cakap-cakap agama. Tapi yang dia situ, tapi dia punya hati tu takut neraka, nak masuk syurga. Allah. Itu buat saya menangis. Itu buat saya menangis, Ustaz. Saya tengok video tu saya menangis, tak isak-isak. Kawan saya Reza sebenarnya dia bagi video tu kat saya. Dia kata tengok ni. Saya pun buka lah kan. Saya baru bangun nak pergi toilet kononnya, tapi saya play dulu. Saya play, saya tak bergerak kat situ. 6 minit video tu kan, tak silap saya. Saya tengok start pada awal, saya tak biasa saya akan skip. Saya macam, kerja saya ialah tengok movie gitu ini kan. So movie pun saya dah bosan nak tengok. So kalau stuck sikit saya akan forward. So itu saya tengok all the way sampai habis. Saya menangis. Saya tak mandi, saya turun bawah, saya tunjuk kat ibu pula. Saya pula duk borak-borak dengan ibu, ya Allah, saya rasa apa benda ni akak ni, macam mana ni. Saya pun